بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Hadis yang terakhir daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Siti Aisyah, wa indaha imra'atun, di rumah Siti Aisyah ada seorang wanita. Faqala man hadhihi, Nabi bertanya siapa dia, maka dijawab oleh Siti Aisyah fulanah. Dalam dalam riwayat dikatakan namanya Al-Haula binti Tawaid atau Tawaid. Tudkar fi min salatiha, diceritakan kalau perempuan itu adalah perempuan yang salihah, yakni perempuan yang baik, yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan ibadahnya itu melebihi daripada kemampuannya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun." Nabi meletakkan garis untuk kita berpandukan kepada garis itu mengikut kapasiti kita. Nabi bersabda, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun." Beramallah kamu ikut kamu punya kemampuan. Tapi jangan ukur kemampuan kamu dengan kemampuan orang lain. Ataupun jangan mengukur kemampuan kita yang lebih, kita ukur orang lain yang tak sama dengan kita. Faham dong? Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Ini dasar. Beramal mengikut kemampuan. Dalam hadis kelas yang lalu saya ceritakan bagaimana istri Nabi Siti Zainab yang meletakkan macam tali di antara dua tiang untuk bersandar dengan tali tersebut untuk salat. Maka Nabi mengatakan lepaskan, disuruh salat dengan duduk mengikut kemampuan. Datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Amr," Amr bin As mengatakan, "Saya akan berpuasa siang hari dan akan bangun malam hari." Yakni tak nak tidur. Kata baginda Rasulullah, "Siapa yang bercakap tadi itu?" Kata Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ya Rasulullah." Dan kata baginda, "Kamu tidak akan mampu berbuat demikian. Akan tetapi berpuasalah dan berbuka, tidurlah dan juga salat. Bila mana kamu mampu untuk berpuasa 1 bulan 3 hari?" Kata Amr bin As, Abdullah bin Amr, "Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu." Oke, kalau begitu 1 hari puasa, 2 hari berbuka. Kata dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya lebih mampu daripada itu." Kata baginda Rasulullah, "Kalau begitu 1 hari puasa, 1 hari berbuka, dan itu adalah puasa Daud, dan Daud itu adalah orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Amr bin As, "Aku mampu lebih daripada itu, nak puasa lagi tiap hari." Subhanallah. Perbezaan kehausan untuk beribadah. Kata baginda Rasulullah, "La afdala min dzalik." Tak ada yang lebih baik daripada itu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amr bin As, "Ya Amr," ia mengatakan, "Wahai Amr, kalau kamu buat lebih daripada apa yang kamu mampu, kamu tidak tahu bagaimana umur kamu nanti di satu hari nanti." Yani proses umur akan masuk kepada usia tua. Dan Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As pada akhirnya menyadari itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berkata, "Andai aku dengar cakap Nabi masa dulu bagi tahu kepada aku untuk puasa 3 hari dalam sebulan, continue istiqamah macam itu saja, kemudian salat ikut aku punya kemampuan, lebih aku sukai aku nak dengar kembali balik kepada awal itu, nak ikut apa yang Nabi nasihatkan, walaupun ku korbankan ahli keluarga ku dan harta aku." Tahu dia menyesal.
Pasal apa? Dah sampai usia tua, Abdullah bin Amr bin As tak larat lagi nak buat untuk melakukan kebiasaan puasa siang hari, hari demi hari, hari puasa hari ini, puasa hari ini tidak. Salat malamnya pun, masya Allah, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku akan puasa sepanjang hari dan akan khatamkan Quran satu malam. Kata Nabi SAW, buatlah kamu khatam Quran sebulan sekali. Aku mampu lebih daripada itu, katanya. Oke, 20 hari. Aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, 10 hari. Aku mampu lebih daripada itu. Dan 7 hari, jangan lebih daripada itu. Diajar oleh Nabi SAW supaya beramal mengikut kita punya kemampuan. Wahakadha, baginda Rasulullah SAW mengajarkan tip untuk seseorang boleh melakukan ibadah secara istiqamah. Dalam hal ini Nabi mengatakan khatamkan Quran 1 bulan atau 20 atau 10 hari atau 1 minggu. Ini adalah satu tip yang Nabi ajar untuk kita melatih diri di dalam beribadah. Artinya tidak salah seseorang kalau meletakkan dirinya, saya akan baca 1 hari zikir la ilaha illallah 1000 kali. Karena itu saya mampu di situ. Saya nak solat malam, 1 malam adalah sebanyak 20 rakaat, diakhiri dengan witir 3 rakaat umpamanya. Itu yang saya mampu. Nak saya biasakan supaya melatih diri daripada 20 rakaat atau 10 rakaat umpamanya. Tidak ada salahnya untuk menentukan bilangan zikir, bilangan juzuk Quran, bilangan salawat, bilangan salat untuk melatih diri supaya istiqamah dengan bilangan itu. Bukan dikatakan Nabi tak buat jumlah bilangan zikir 1000. Nabi tak suruh kita tentukan salat itu terbatas dengan 10 ke 15 atau ke sekian rakaat. Masalahnya bukan Nabi buat atau Nabi tak buat. Perbuatan Nabi itu dapat dipahami melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui isyarat daripada perkataan dan perbuatan Nabi. Nabi kata kepada Abdullah bin Amr, buat sebulan, tak mampu dia kata lebih daripada itu Nabi kata sebulan, yakni Nabi hadkan sebulan khatam supaya melatih diri dengan yang paling ringan. Ada bilangannya Nabi, 30 hari khatam. Dia kata mampu, okey 20 hari. Kalau memang itu nas-nas tak boleh berubah, Nabi tak akan anjak daripada 30. Nabi akan tetapkan 30. Tapi oleh kerana maksudnya ingin memberikan kemudahan dan keringanan, orang yang ingin menentukan jumlah bilangan bacaan Quran juzuknya ke, zikirnya ke, dengan bilangan tertentu untuk memudahkan dirinya istiqamah, tidak menyalahi, sebab itu bahagian daripada diajar oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, ketika sudah masuk usia tua, beliau dah tak larat. Katanya, andai aku terima keringanan Nabi SAW waktu itu, maka aku tidak akan berada dalam kesusahan seperti ini. Apa maknanya? Maknanya Abdullah bin Amr bin As tak tinggalkan kebiasaan itu daripada waktu dia terima daripada Nabi. Dia yang minta kepada Nabi, aku mampu. So apa keputusannya? Keputusannya adalah Nabi telah tentukan kepada dia atas permintaan dia kepada Nabi untuk ketika tanya berpuasa, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Puasa Nabi Daud. Dah tak larang nak buat seperti itu karena tubuh badannya, tapi tak mahu meninggalkan wasiat Nabi kepadanya yang dia minta kepada Nabi. Bukan Nabi bagi langsung. Nabi bagi langsung waktu itu 1 bulan ataupun puasa 1 bulan 3 hari. Itu yang Nabi bagi pertama. Dia minta, aku nak. Bagi sekali, dia pun akhirnya tidak mampu. Katanya, andai aku boleh kembalikan dengar nasihat Nabi 1 bulan 3 kali, lebih baik daripada ahli keluarga aku dan harta aku semua. Dan dalam hal ini perlunya seseorang itu bertahap untuk beramal. Mula daripada yang paling mudah, mula daripada yang, jangan cari yang susah-susah. Alaikum minal a'mali ma tutiqun, beramallah kamu dengan, sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mencela kepada golongan-golongan kaum Kristian yang mereka bersusah payah di dalam beribadah, sudah susah tak mampu beribadah, ditinggalkan ibadah tersebut. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim
Dan mereka para ar-ruhban, orang-orang Kristen, ibtada'uha, yakni mengadakan amal-amal ibadah yang mereka lakukan lebih daripada kemampuan. Bila mana mereka sudah sampai kepada mereka tak mampu, ditinggalkan semua, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dicela? Bukan karena meninggalkan yang wajib. Meninggalkan istiqamah di dalam amal perbuatan termasuk bukan yang wajib. Perbuatan meninggalkan ibadah yang dia istiqamah sebelumnya adalah perbuatan yang tidak baik. Oleh kerana itu Allah cela di dalam Al-Quran golongan Kristen, dan Nabi pernah menegur kepada Abdullah bin Amr, ya Abdullah, kamu jangan seperti si fulan, kana yaqumul lail thumma taraka. Wahai Abdullah, kamu jangan jadi seperti si fulan tu, dulu dia bangun malam lalu ditinggalkan. Apa hukum bangun malam? Sunnah. Tapi Nabi berikan perumpamaan kurang baik kepada orang yang biasa bangun malam lalu tinggalkan. Abdullah bin Amr ketika sampai usia tua tak tinggalkan bangun malam karena berpegang kepada Nabi, nasihatnya, kamu jangan seperti si fulan yang dulu bangun malam lalu ditinggalkan. Jadi jangan punya sifat seperti itu. Makanya dia tak tinggalkan walaupun dah tua, walaupun dah dia kesusahan untuk bangun, kesusahan untuk melakukan ibadah di waktu usia tersebut. Idan langkah utama untuk istiqamah, ambil yang paling ringan dalam segala hal, dalam sedekah, dalam ibadah, dalam salat, dalam zikir, mula yang paling mudah tapi istiqamah. Sebab ahabbul a'mal ahabbud din, perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal perbuatan itu adalah yang berterusan, istiqamah walaupun sedikit. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, perbuatan paling disukai oleh Allah itu adalah yang kekal walaupun sedikit. Mula daripada sedikit untuk istiqamah lebih baik daripada banyak tetapi tidak al-istiqamah. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, Allah tidak akan bosan sehingga kamu bosan. Apa maknanya Allah tidak akan bosan? Bukan bermakna bosan seperti manusia, tidak. Allah tidak akan memutuskan pemberian kepada kamu selagi kamu beribadah sampai kamu sendiri yang letih untuk beribadah. Macam tu Allah bagi cabaran. Mana beribadah? Sebanyak mungkin kamu beribadah. Allah tak bosan untuk nak memberi kepada kamu selagi kamu mampu untuk beribadah. Tapi mulailah dengan ibadah kamu yang berterusan. Karena kalau banyak tak berterusan, maka dalam ini kamu tak dapat. Kalau sedikit berterusan, Allah tidak akan bosan untuk terus memberi. Sebanyak mana kamu nak buat? Ya Allah. Hakada Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala razaqana Allah wa iyyakum kamal al-istiqamah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita al-istiqamah. Al-istiqamatu akbarul karamah. Istiqamah itu adalah keramat yang paling besar. Allah a'lam. Gerak.